Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, membuka hati kita, mencerahkan minda kita dalam kita memahami ayat-ayat Allah dan kehendak-kehendaknya melalui firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-11 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk rupa kamu. Kemudian kami berfirman kepada malaikat-malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud, melainkan iblis, ia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam ini Allah menyatakan bahawa selain daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu mampu menjadikan bumi ini sebagai tempat kediaman dan mampu untuk menjalani kehidupan yang dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala padanya. Allah juga memperingatkan manusia bahawa Allah lah yang mencipta mereka dengan firman-Nya, walaqad khalaqnakum, dan sesungguhnya kamilah, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu, iaitu menciptakan ayah kamu, iaitu Nabi Adam alaihi salam daripada tanah tanpa mempunyai rupa bentuk, dan kemudiannya kami ciptakan rupa bentuknya selepas itu. Atau ia bermaksud sesungguhnya kamilah yang menciptakan kamu, iaitu manusia, daripada belakang atau tulang sulbi Adam. Kemudian kami, yakni Allah, membentukkan rupa bentuk kamu tatkala kami mengambil perjanjian dengan kamu. Dan kemudian kami perintahkan setelah itu malaikat-malaikat kami untuk sujud kepada Adam. Lalu malaikat-malaikat tersebut sujud kecuali iblis, kerana sesungguhnya ia tidak termasuk dalam golongan yang sujud. Sujud dalam bahasa merujuk kepada perasaan tunduk dan merendah diri yang disertakan dengan aksi merendahkan diri dan sebagainya. Dan dari sudut syarak, as-sujud bermaksud atau dilaksanakan dengan meletakkan dahi di atas tanah dengan tujuan beribadah. Maka para ulama dalam hal ini, iaitu dalam menyatakan kaifiyah dan cara sujud yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, bagaimanakah caranya? Maka terdapat pandangan-pandangan yang pelbagai, dan pandangan yang paling rajih ialah sujud yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dan ayat-ayat yang seumpamanya yang Allah perintahkan malaikat untuk melakukannya adalah difahami dengan atau berdasarkan makna yang difahami dari sudut bahasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat melakukan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan terhadap Nabi Adam yang merupakan atau yang dapat dilihat daripadanya sikap merendah diri, tawadhu dan tunduk kepada Adam sebagai suatu penghormatan dan keagungan, serta pengakuan terhadap Nabi Adam AS, iaitu pengakuan terhadap kemuliaan dan kelebihannya, dan ia tanpa meletakkan dahi di atas tanah, yang merupakan suatu ibadah, kerana ibadah hanyalah ibadah dengan sujud itu, atau sujud ibadah itu hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama sekali tidak boleh dilakukan
terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah ataupun jika ia ditujukan kepada selain Allah, maka ia merupakan suatu kesyirikan yang sama sekali tidak akan dilakukan oleh para malaikat. Maka inilah yang merupakan pandangan sekalian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam merupakan sejenis ujian dan cubaan, bertujuan untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk, dan untuk melaksanakan apa yang telah pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah termaktub di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalimah iblis merupakan isim mushtaq daripada al-iblas, yang bermaksud kesedihan yang terbit daripada perasaan kecewa yang sangat kecewa atau yang sangat beramatan kecewanya. Maka kalimah iblis itu adalah suatu isim ajam, iaitu kalimah bukan Arab. Adapun para ulama berbeza pandangan tentang adakah iblis itu terdiri dalam kalangan malaikat. Maka terdapat dua pandangan. Yang pertama, yang mengatakan bahawa ia iblis adalah sebahagian daripada malaikat, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam. Jika tidak, maka perintah sujud itu tidaklah terkena ke atasnya, dan sekira perintah sujud itu tidak terkena ke atasnya, bahkan hanya kepada malaikat, jika dianggap iblis bukan dalam kalangan malaikat, maka tidaklah boleh dikatakan iblis itu telah melakukan kederhakaan atau telah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu berhak untuk ditimpakan ataupun berhak untuk diberikan balasan yang buruk. Manakala pandangan kedua menyatakan bahawa iblis bukan dalam kalangan malaikat, kerana firman Allah menyebut illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih di dalam suratul Kahf, dan iblis itu merupakan dalam kalangan jin, seperti mana Nabi Adam itu dalam kalangan manusia, kerana ia iaitu iblis diciptakan daripada api, sedangkan malaikat diciptakan daripada cahaya. Dan iblis itu punya zuriat, keturunan, sedangkan malaikat tidak mempunyai zuriat, keturunan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka kesimpulannya dalam dua ayat ini, iaitu ayat ini dan ayat sebelumnya, Allah menjelaskan tentang dua nikmat yang besar daripada nikmat-nikmat Allah yang banyak ke atas kita hamba-hambanya. Yang pertama, nikmat diberikan tempat tinggal di atas muka bumi dan dijadikan ia sebagai negara atau negeri atau kampung, tempat tinggal dan tempat menetap kita, dan ditambah pula dengan pelbagai bentuk kemudahan dan keperluan yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sebagai insan yang mendiami muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan menyempurnakan kehidupan dan survival kehidupan kita di atas muka bumi ini. Yang kedua, nikmat penciptaan, iaitu nikmat Allah menciptakan kita, iaitu manusia, daripada ayah yang satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam, dan mengumpulkan manusia di dalam rahim seorang wanita, yang dengannya manusia beranak pinak dan menjadi khulafa, menjalankan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam memajukan dan memakmurkan bumi ini. Dan Allah memuliakan manusia berbanding makhluk-makhluk yang lain, maka menjadilah suatu kewajipan ke atas manusia, ke atas insan itu, untuk menerima kedua-dua nikmat tersebut, bahkan membalasnya dengan kesyukuran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang seterusnya, itu ayat yang ke-12 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Yang bermaksud, Allah berfirman, apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada sujud ketika aku perintahkan kamu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau jadikan daku daripada api, sedangkan dia engkau jadikan daripada tanah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menjelaskan apakah faktor yang menyebabkan iblis tidak mahu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam.
Maka Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman kepada iblis, apakah yang menyebabkan kamu, yang membawa kamu kepada tindakan kamu iaitu enggan mematuhi perintah Allah, iaitu enggan sujud kepada Adam sebagai suatu sujud penghormatan. Maka apakah jawapan iblis? Allah rakamkan selepas itu yang berbunyi, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, sungguhnya aku lebih baik daripada Adam, kerana aku adalah makhluk yang dijadikan daripada unsur api, yang mana ia lebih mulia daripada unsur tanah. Maka yang lebih mulia tidak sepatutnya tunduk kepada yang lebih hina daripadanya. Kata Imam Ibn Kathir, kata-kata iblis, ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya hinggalah ke akhir itu, merupakan alasan yang menjadi dosa yang terbesar. Apabila ia menyatakan bahawa ia lebih baik daripada Adam kerana ia dijadikan daripada api sedangkan Adam daripada tanah, maka iblis yang terlaknat itu melihat kepada asal kejadian tanpa melihat kepada kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah Taala lah yang menciptakan Adam dan meniupkan roh padanya. Maka iblis telah melakukan perbandingan yang sama sekali tidak diizinkan dan tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perbandingan yang dilakukan oleh iblis itu sama sekali tidak tepat dan salah, kerana jika dibandingkan antara tanah dengan api, tidaklah menunjukkan bahawa api itu lebih mulia daripada tanah, kerana tanah itu sifatnya adalah suatu makhluk Allah yang tenang dan juga yang tetap, dan ia menjadi suatu makhluk yang boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang boleh menambahkan sesuatu yang tiada dan memperbaiki kehidupan manusia. Sedangkan api itu sifatnya adalah membakar, memusnahkan dengan cepat sekali. Maka dengan itu, iblis secara hakikatnya telah menyalahi unsur kejadiannya sendiri. Sedangkan Nabi Adam AS telah mendapat manfaat daripada unsur kejadiannya, iaitu daripada tanah, dengan tunduk dan patuh serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim, hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqa iblis min marijin min nar wa khuliqa Adam ma wusifa lakum. Diciptakan malaikat itu daripada cahaya, sedangkan diciptakan iblis daripada api, daripada nyalaan api, dan diciptakan Adam alaihissalam daripada apa yang disifatkan kepada kamu, iaitu daripada tanah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.